Assalamualaikum, nama saya Nuri Aisyah Damia binti Jismadi dan Nama saya Intan Fatini binti Muhammad Fazli. kami akan membentangkan Akta Pendidikan 1996. Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan daripada Akta Pelajaran 1961. Akta ini telah digubal bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961. Akta Pendidikan 1996 telah diwartakan pada 10 Ogos 1996 dan mula berkuat kuasa pada 31 Disember 1997. Akta ini berasaskan perakuan-perakuan di dalam Penyata Razak 1956 dan juga laporan jawatan kuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan 1979. Pendahuluan akta ini telah menyatakan kepentingan dan juga hala tuju dasar pendidikan kebangsaan iaitu rasional pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan kebangsaan sebagai landasan kepada dasar pendidikan. Terdapat beberapa fungsi Akta Pendidikan 1996. Antaranya ialah usaha dalam menekankan penggunaan sains dan teknologi. Ini merupakan satu usaha yang strategi pendidikan negara yang baru dikendaki untuk melengkapkan individu dengan pengetahuan dan kemahiran menghadapi cabaran baru. Yang kedua adalah memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu hendaklah diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan dan mata pelajaran teras di semua sekolah. Yang ketiga adalah menyatu padukan kaum di Malaysia. Seperti yang kita tahu, pendidikan di Malaysia melibatkan pelbagai jenis kaum. Antaranya ialah kaum Cina, kaum Melayu dan kaum India. Salah satu tujuan Akta Pendidikan 1996 adalah untuk menyatu padukan kaum melalui pendidikan. Dan yang terakhir adalah menitikberatkan ilmu pengetahuan dalam pendidikan. Akta Pendidikan 1996 sangat menitikberatkan ilmu sebagai penentu utama arah tujuan negara di Malaysia kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan. Dengan adanya penubuhan pendidikan prasekolah dan juga pendidikan rendah adalah bertujuan untuk mendapatkan pendidikan awal bagi memperolehi ilmu pengetahuan kepada pelajar. Kandungan-kandungan utama yang terdapat di dalam Akta Pendidikan 1996 ialah bahasa. Di bawah Seksyen 17-1 dan Seksyen 17-2 ada menyatakan bahawasanya bahasa kebangsaan hendaklah menjadi bahasa pengantar utama dan diajar sebagai mata pelajaran wajib. Kandungan yang kedua ialah kurikulum kebangsaan. Di bawah Seksyen 18-1 menyatakan kurikulum kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah. Ketiga, pengajaran agama Islam. Di bawah Seksyen 50-1 menyatakan jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat 5 orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid itu hendaklah diberi pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh pihak berkuasa negeri. 7-1 menyatakan Menteri boleh menetapkan cara murid dinilai dan taraf yang perlu dicapai. Yang kelima, pengurusan sekolah. Seksyen 56 ada menyatakan institusi pendidikan hendaklah diuruskan mengikut surat cara pengelolaan. Selain itu, Seksyen 65 menyatakan Menteri mengadakan pemeriksaan kesihatan dan pergigian terhadap murid. Dan yang keenam, kuasa menteri dalam membuat peraturan dan juga kompaun. Di dalam Seksyen 130 menyatakan menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi melaksanakan akta ini iaitu prosedur penerimaan murid, tempoh penggal institusi pendidikan,
prosedur pendaftaran institusi pendidikan atau guru, disiplin murid, kurikulum kebangsaan, persatuan murid, dan piawaian 3K. Di bawah Akta Pendidikan 1996 terdapat 17 peraturan yang perlu diikuti daripada Peraturan 1 hingga Peraturan 17. Semuanya perlu dipatuhi. Antara peraturan-peraturannya ialah peraturan berkaitan prasekolah, peraturan berkaitan kurikulum kebangsaan, peraturan berkaitan penilaian dan peperiksaan, peraturan berkaitan pengiklanan institusi swasta dan banyak lagi peraturan-peraturan lain yang dinyatakan. Tentunya ada aspek-aspek yang membezakan antara Akta Pendidikan 1996 dan Akta Pelajaran 1961. Misalnya dari aspek landasan dan wawasan Akta Pendidikan 1996, ianya berlandaskan hasrat wawasan 2020 dan falsafah pendidikan negara. Manakala Akta Pelajaran 1961, falsafahnya tidak tertulis dan tidak jelas. Didapati hanyalah untuk menyatukan kaum di Malaysia selari dengan masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum. Implikasi Akta Pendidikan 1996 terbahagi kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif adalah berlakunya perluasan sistem pendidikan swasta terutama di peringkat tinggi. Pendidikan swasta ini ditubuhkan bagi menampung bilangan pelajar yang layak untuk menyambung pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Yang kedua ialah mewujudkan pendidikan prasekolah awal kanak-kanak bagi warga negara yang berumur 6 tahun. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2003, kurikulum prasekolah kebangsaan telah diperkenalkan dan telah ditukar kepada kurikulum standard prasekolah kebangsaan, iaitu KSPK. Pendidikan ini sangat diwajibkan dengan menggunakan garis panduan kurikulum prasekolah yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ialah menyebabkan pendidikan teknik dipertingkatkan. Pihak kerajaan menumpukan kepada meningkatkan kemahiran dan praktikal dengan membolehkan politeknik mengadakan program dengan kerjasama mana-mana institusi, perbadanan dan organisasi perindustrian. Kesan negatif Akta Pendidikan 1996 ialah menjadikan pendidikan sebagai satu perniagaan terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Pihak swasta juga telah menjadikan pendidikan sebagai perniagaan melabur untuk mendapatkan keuntungan dengan mengenakan bayaran tinggi kepada ibu bapa yang hendak mendaftar anak-anak mereka. Kesan negatif yang seterusnya ialah menyukarkan pembentukan bangsa Malaysia. Hal ini kerana dengan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda yang semakin banyak telah digunakan dalam kalangan masyarakat sehingga meminggirkan martabat bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Negatif yang ketiga ialah menyebabkan penswastaan pendidikan berlaku. Pendidikan di Malaysia bukan lagi sepenuhnya di bawah kerajaan kecuali sekolah kebangsaan dan jenis-jenis kebangsaan sahaja. Ini kerana standard kurikulum di Malaysia tidak lagi sama dan taraf pendidikan juga telah berbeza. Negatif yang terakhir adalah berlakunya pengangguran dalam kalangan masyarakat. Terdapat cacatan pengangguran di Malaysia adalah sangat tinggi. Ini disebabkan oleh persaingan yang sengit antara pelajar yang ingin mendapatkan pendidikan. Oleh itu, pihak kerajaan juga hendaklah memperbanyakkan program pendidikan yang menawarkan khusus pra-graduan serta menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat. Cabaran Akta Pendidikan 1996 ialah berlakunya isu ketidakseimbangan jantina dalam akademik negara. Pada hari ini kita melihat di mana golongan wanita lebih mendominasi institusi pendidikan tinggi dibanding dengan lelaki yang lebih gemar untuk terus bekerja. Cabaran Akta Pendidikan yang kedua ialah perubahan minda rakyat Malaysia yang masih melihat pendidikan sebagai satu alat untuk mendapatkan pekerjaan dan jawatan yang tinggi.
Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia adalah graduan yang menganggur pada tahun 2018 adalah seramai 162.000 orang dan ia meningkat kepada 4.6% daripada 2017 iaitu 154.900 orang. Cabaran yang seterusnya adalah sumber kewangan yang masih tidak mencukupi untuk menjadikan pendidikan di negara maju dan lebih kondusif. Walau bagaimanapun, pihak pendidikan telah menerima peruntukan terbesar daripada Parlimen setiap kali pembentangan bajet belanjawan iaitu antara 18 hingga 22% tetapi dilihat masih lagi belum mencukupi. Yang keempat ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar walaupun setelah 64 tahun Malaysia merdeka dan 44 tahun pelaksanaan sepenuhnya dasar bahasa Melayu telah menerima tamparan yang hebat apabila Akta Institusi Pengajian 1996 dan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta telah diluluskan. Cabaran yang terakhir ialah isu perbedaan kaum di negara kita. Namun kini masih ada tanda-tanda kelemahan dan hubungan kaum di Malaysia. Kita dapat melihat apabila setiap kaum masih dengan sikap kaum masing-masing kerana masih mengekalkan identiti kaum tersendiri. Perumusan yang boleh dibuat berdasarkan isi yang ada di dalam Akta Pendidikan 1966 ini menjelaskan bahawa ilmu adalah penentu utama arah tuju negara dan juga penyelamat bangsa. Tujuan pendidikan adalah untuk membolehkan masyarakat menguasai ilmu kemahiran dan juga nilai-nilai murni. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menjayakan wawasan negara untuk mencapai taraf negara maju sepenuhnya dan arah mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, liberal, demokratik dan dinamik. Penyediaan pengajaran yang cekap dengan mengambil kira bahawa murid harus dididik mengikut kehendak dan juga hasrat ibu bapa masing-masing.